Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay. Currently participant baru ada 14. Tolak Puan Hanim tadi. Itu dia kata dia nak masuk ada tournament tapi dia nak masuk juga. Tak apa, kita bagi masa kat dia lah. So ada lagi lebih kurang 6 orang yang belum lagi join. So panggil mana kawan-kawan yang belum lagi join tu cepat-cepat kelas dah nak pun bermula. So kelas hari ini is quite important for you sebab we will discuss about subtopik yang ada dalam you punya assignment. Kalau you tak expert dalam BMC ni, you susah nak buat assignment nantilah. So benda ni penting. Okay, before we start our class, kita buka dululah dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang mana yang hadir awal tadi tu. It's a very good attitude lah as a student. Kita masuk sebelum lecturer masuk tu lagi bagus. Yang saya nampak tadi Puan Ida masuk awal. Awal masuk tadi. Okay. So I'm sure that all of you belum lagi ataupun tak selesai lagi buat assignment. Because of ni lah kita punya BMC tak didiscusskan lagi. Tapi mungkin ada yang di antara perempuan dan tuan-tuan dan perempuan yang dah pun select mana entrepreneur yang nak di interview. From kita punya template ataupun Google Sheet yang saya sharekan pada group hari tu, dalam I discuss pun you all just letakkan nama baru, belum ada lagi selected entrepreneur. So rasanya selepas ini dah boleh start dah complete your first assignment ni lah, pergi interview, lepas tu done with your report. Okay, berdasarkan list of group member tu pun ada satu lagi group yang kosong. Mungkin terlupa nak isi ke apa, nanti boleh isi balik dalam kita punya Google Sheet tu. If I'm not mistaken ada dalam I discuss minggu yang ketiga kot. Tengok balik lah. Case study assignment. Bawah tajuk case study assignment. Alright, so without wasting our time, rasanya eloklah kita mulakan dengan tajuk BMC ni lah. Okay, some of you might pernah heard about BMC ataupun dalam panjangnya business model canvas. Okay, some of you might not be heard before lah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okay, apa sebenarnya BMC ni? So BMC ni boleh dikatakan dia macam adik kepada business plan lah. Kalau you tengok business plan is a comprehensive report. Consists of all the information that related to your business. Compared with the BMC ni, dia a simple way you want to describe your business. Dia macam kalau kita ada 3-minute pitching, you nak cerita apa pasal business you, kalau you faham tentang BMC, you boleh cerita dekat orang. Tak perlu nak ingat semua benda dalam business plan. So ini adalah something that make your life easier lah in business. Okay, so and as you can see from the screen depan you ni, you can see that BMC including 9 elements. 9 elemen ni. Ada 9 elemen. So 9 elemen ni lah yang kita akan discuss within this week. Okay, you can see from your left hand side ada key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, ada revenue stream, ada cost structure. Okay, basically actually business model canvas ini can be divided kepada 2 section. Kalau you lipat satu kertas A4 ni, you lipat, so kita akan ada bahagian kanan. Kita akan ada di bahagian kanan ini and kita ada bahagian kiri. Apa beza kanan dengan kiri ni? Kanan ni sebenarnya adalah bahagian yang mana when we do this activity ataupun we do this element ini, dia akan gain profit kepada company kita.
akan mendatangkan profit. Bila kita laksanakan value proposition, laksanakan customer relationship as well as the customer segment, and followed by, kat sini ada satu channel sebenarnya. Ada 9 ada revenue stream. So bahagian sini bahagian yang mendatangkan keuntungan. Bahagian belah kiri ni dia adalah bahagian yang kita keluarkan duit. Untuk laksanakan benda yang berada di sebelah kiri ni, kita keluarkan banyak duit. Okay, so itu yang perbezaan dia tu. Okay, cara untuk kita describe BMC ni, there is different method, there is lots of alternative way untuk kita describe. Tapi bagi saya ikut saya punya coach. Saya hadiri training, saya ikut Coach Vic. Dia cerita tentang BMC in a real life. What entrepreneur do with the BMC. So dia tak guna theoretical lah, dia apa yang entrepreneur apply dalam dia real business. So itu yang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Mungkin kalau ada yang telah know about the BMC, mungkin lain sikit, bukan ke revenue stream ni apa yang kita dapat, apa yang kita jana kepada syarikat ke, keuntungan kepada syarikat ke. Betul penerangan itu, tapi apa yang saya belajar ini, dia lain sikit tapi masih lagi berada dalam konteks yang sama. Alright, so nak terangkan tentang BMC ni pun bukan senang-senang you kata nak terang pasal key partners dululah. Dalam report nanti you tulis key partners dulu. Sebenarnya dia ada dia punya sequences yang mana perlu diceritakan dahulu. Yang tu pun dia depends kepada if our business is a new venture, baru nak set up, ataupun bisnes kita adalah bisnes yang telah lama tapi mungkin kita nak tukar the way we promote our product, ataupun kita nak tukar kita punya targeted customer. Tu pun berbeza juga, bermula daripada tempat yang berbeza, elemen yang berbeza. Alright, so saya nak open for you rasa, you suggest nak mulakan bisnes baru ni, part mana yang perlu kita terangkan dulu? Which element? Sekejap, bawah ni sebenarnya ada lagi ni. Sekejap saya ensure dulu. Rasa-rasanya part mana nak kena cerita dulu ni? Ni buat betul. Nak cerita pasal key activities dulu ke? Nak cerita pasal customer relationship dulu ke? Rasa-rasanya yang mana? Which one? Any ideas? Any comments? Customer segment. Customer segment. Lagi? Cost structure. Cost structure. Customer segment. Ramai kata cost structure. Customer segment. Okay. Puan Zatu dengan Puan Ida dah cakap benda yang nak betul lah. Dia salah satu. Sama ada kalau kita ada bisnes yang baru nak memulakan bisnes, kita mulakan dengan value proposition. Yang ni yang baru bisnes baru. Tapi kalau bisnes tu dah pun exist, kita nak launch a new product, let's say. So kita akan mula dengan customer segment. Bisnes tu dah ada, kita nak launch produk baru. So kita boleh pilih bermula dengan customer segment. Tapi saya anggap hari ni kita nak buat bisnes baru. So kita akan describe bermula dengan value proposition. Sebab tu dia berada di tengah-tengah ni. Dia elemen ini boleh masuk kepada belah kanan, boleh masuk juga pada belah kiri. Kiranya dia adalah heart of BMC lah. Okay. So baru nak masuk lesson plan. At the end of this topic, what should you get? Okay, so you must understand 9 element of BMC, and you can relate BMC with future or current business, ataupun selepas ini nak buat interview, so you can relate with the that entrepreneur punya business lah. Okay, another one adalah you are able to present about the BMC to your entrepreneur. So entrepreneur ni dia tak adalah semua tahu tentang BMC, tapi because of you know about the BMC, you can tell them about the BMC and get information daripada entrepreneur untuk you masukkan dalam BMC punya report. Okay, iaitu case study lah.
belakang terkeliru pula. Alright, so the first one kita nak discuss pasal value proposition. So what is value proposition? Ini apa? So value proposition ini adalah a bundle of product or service that create value for your customer. So dia tak kisahlah whether you are producing your own product or you are just a dropship ataupun you nak offer service to your customer. Make sure that they have their own value that will give a benefit to your customer. In the eyes of the customer. So daripada perception of the customer, they feel that your business, your service is benefit, give advantage to them. Itulah value. Value tak sama dengan ciri-ciri. Kalau ciri-ciri tu is a features of your product. So value ni dia lebih deep, dia lebih detail. Yang mana apa yang you tawarkan kepada you punya customer. Okay, so dia boleh juga diterangkan menggunakan question yang ada kat atas ni. What make your product service unique compared to competitors? If you don't have any ideas to find out what are the value that your product will give, tak tahulah. So you boleh ambil soalan ini, apa yang menyebabkan you punya produk ni unik. Kalau dalam bahasa business ni kita panggil competitive advantage. Unique selling point punya juga yang membezakan your product dengan others punya product. The uniqueness of your product itu sebenarnya will give big impact to our customer. Mungkin sama, mungkin produk sama tapi servis yang ataupun cara you layan customer you bagus. Servis yang sangat bagus bagi kat customer you. So mungkin dengan cara itu you dah create value, you memudahkan orang itu, you cara nak buat transaction pun sangat senang. Okay. And another one, act as problem solving. Value apa yang kita nak tawarkan pada kita punya customer, mungkin value tersebut adalah salah satu ada karakteristik of problem solving. Customer work at home, work from home ni selalu duduk atas kursi kan. Selalu kalau duduk kursi office dia lebih selesa. Kalau kursi kat rumah ni beli hak murah je, lepas tu dia sakit belakang dan sebagainya. Ada masalah lah, ada komplain daripada segi itu. So you come up with the solution. Kerusi biasa tapi you added value. Boleh beli dia punya penyandar dekat belakang tu yang ikut dia punya lengkung tulang belakang ke. So you buat satu innovation untuk selesaikan masalah orang yang bekerja di rumah ni lah, nak beli kursi baru, rasa macam nanti mungkin akan kerja dekat office pula, membazir pula, so beli je lah hak letak kat belakang tu. So you sebenarnya dah memberi kesenangan kepada customer tersebut, telah menyelesaikan masalah sakit belakang customer tersebut. Okay, you act as a problem solving. So in another word, you actually dah pun create value proposition terhadap your own product. Right? So another one adalah reason why customer should buy your product. Kenapa customer mesti beli produk you ni? Adakah sebab kualiti dia, sebab harga dia, ataupun sebab value yang you tawarkan? You tawarkan benda yang menyihatkan badan customer. You jual suplemen, let's say lah. So you menggalakkan orang ke arah healthy lifestyle. So value yang you tawarkan ini benda yang menyihatkan badan, benda yang mendatangkan kebaikan kepada customer. Itu value dia. Okay. So as I mentioned before, values and characteristic is two different thing. Most of student when I'm asking about the value proposition of your product, mereka akan menyatakan tentang karakteristik. Madam, my product is cheaper than others competitor. My product is delicious. Contoh makanan delicious. Good design, cantik madam. Ironless, pelbagai. Kalau dia jual tudung, dia adalah ringan, light, flowy, breathable. Itu adalah ciri-ciri produk tu. Berbeza dengan value. So bila kita nak masukkan value proposition, bukan salah.
Saya tak kata salah, tapi bila kita dah belajar tentang value proposition, we should know how to write a value, not a characteristic. Contoh kepada value, self-competence, beauty, loveliness. Okay, bila mungkin ada yang jual tudung. So apa? Kalau orang tanya, okay, Puan Fini lah saya guna watak Puan Fini je lah. Puan Fini jual apa? Kalau orang biasa yang tak belajar, yang tak ada knowledge pasal BMC, dia kata saya jual tudung lah. Tudung macam-macam jenis ada pun. Macam colour, design pun banyak. Tapi bila you dah belajar BMC, you akan cakap saya jual barang yang boleh memberikan keterampilan kepada puan. Berbeza ayat dia tu. So orang akan rasa, wow, apa yang Puan Fini jual ni? Dia kata boleh memberikan keterampilan, boleh meningkatkan confidence level perempuan, wanita di luar sana. So at the end kita tahu, oh dia jual tudung. Selain lah kita dah create value proposition terhadap produk kita. And apa lagi? Perkataan facilitate, memudahkan. Kalau tanya, okay, jual apa ya Encik? Saya jual produk yang memudahkan kerja suri rumah. So suri rumah akan rasa macam apa benda ni? Apa benda yang dijual? Rupanya dia jual paste makanan. Kan suri rumah ni kan yang bekerja lah terutamanya. So masa dia tu sangat limit. Kalau ada benda yang memudahkan kerja dia sangat suka. Bukan saja dari segi masak ni, dari segi pengurusan rumah pun. Kalau ada mesin lipat baju pun dia suka juga. Mungkin lepas ni ada invention tersebut, tetapi masih lagi bukan menjadi keperluan. Di kilang-kilang mungkin dah ada dah mesin lipat baju tu, tapi kat rumah belum ada lagi lah. Kat Malaysia ni pun belum ada lagi. Tak jumpa lagi rasanya yang kat rumah ada mesin lipat baju. Tapi mesin basuh baju biasa. Mesin kering baju biasa. Mesin basuh pinggan mangkuk pun biasa, dah ada dah. Okay. Iron baju pun, let's say, kalau boleh nak menjimatkan masa, nak iron nak sekali iron boleh iron 3 baju kalau boleh lah. Sebab apa? Ayat dekat bawah tu speed, mempercepatkan. Kalau boleh nak benda yang cepat je, nak benda yang instant je. Pakai tudung pun malah nak iron, nak pakai sarung tapi nak cantik. Macam tu. Komplain banyak ni orang perempuan ni. Okay. So another one adalah it might create safety, keselamatan. Kalau you biasanya benda yang relate dengan keselamatan ini, contoh kalau ada permintaan dari segi, kan sekarang ni orang suka buat aktiviti outdoor, dah boleh keluar kan, cycling lah, jogging dekat luar, hiking dan sebagainya. So mereka ni ada sense of safety ni, nak meningkatkan keselamatan diri. Mungkin you boleh keluarkan produk helmet, safety, dan kat elbow ni kasut yang mencengkam when you go hiking, yang boleh kurang friction dan sebagainya. Ataupun keselamatan yang berada di rumah, bukan kat outdoor je, indoor pun sekarang ni tak selamat. So you come up with the alarm, pasang dekat grill, CCTV sekarang ni harga atas pada 50, 100 tu pun dah dapat dah. Kalau dulu mahal, sekarang yang tu pun dah memadai dah, pakai wifi kan. Okay. Alright, apa lagi value? Contoh value lain adalah happiness, kegembiraan. Okay. Padahal you jual makanan, you jual Congo bar yang petak-petak tu, kek petak-petak tu kan. Congo bar rasanya nama je. Bila orang tanya jual apa, saya jual makanan yang menggembirakan seisi keluarga. Makanan apa? Kek lah. Sebab apa? Kajian menunjukkan women tendency towards chocolate is higher compared to men. Wanita suka kepada coklat. Dapat coklat pun suka makan coklat. Bila makan coklat tu dia macam release dia punya stress, tapi tak boleh ambil dengan berlebihan lah. Okay. Another one, stress free.
mengurangkan rasa stres. Saya jual produk ini boleh mengurangkan rasa stres tuan-tuan dan puan-puan. Apakah dia? Mungkin dia jual home fragrance, pewangi rumah. Bila kita banyak kerja kat rumah, stres, lepas tu nak buat kerja rumah, nak buat kerja office lagi, so ada satu fragrance ni, nama dia stress relief. You pun sembuh. Dia rasa bau yang menenangkan. Dia stress free lah, menenangkan. Buat kerja pun rasa macam bersemangat. Okay. Guilt free pun dia juga mengurangkan rasa serba salah. Contohnya saya jual barang yang ada guilt free ni, contoh protection for your family. Contohnya apa protection? Takaful, hibah, insurans tak termasuk lah sebab insurans ni dia tak syariah compliance kan. So takaful, hibah, beli apa lagi? Simpanan. Sebab apa? Dia mengurangkan rasa serba salah. Bila kita dah meninggalkan dunia ini, mungkin kita ada sedikit bekalan pada ahli keluarga lah bila kita buat hibah. So tak ada lah berebut-rebut harta dan sebagainya. Mana yang belum buat hibah tu dipersilakan lah buat hibah. Lelaki yang ada keluarga boleh buat hibah. Okay. So itu bezanya value tadi tu dengan karakteristik. Value ni benda yang baik, benda yang positif. Value keyword ni kat belah kanan kita ni, value keyword, it will create something positive effect bagi benda yang baik kepada customer. Solve others problem. Macam tadilah, act as problem solving tu, menyelesaikan masalah orang. Sekarang ni ramai orang yang bergaduh tentang harta tu kan. So better buat hibah tu lah. Macam-macam saya baca dalam Facebook. Tadi pun baru lepas baca tentang masa suami hidup, okey, hubungan dengan terkeluar sekolah topik. Hubungan dengan family mertua pun okey, mak mertua baik, ayah mertua baik, tapi bila meninggalnya si suami ni, kita tak kisahkan ataupun tak ibu ayah mertua ni dia okey, tapi ipar-ipar, pesan, yang tu yang kita kena ambil tahu sikit lah, yang akan mencucuk macam masalah sekarang ni. Saya bukan ejen insurans ni, cuma terbaca tadi, so teringat pasal good free ni lah. Okay. And another one, value keywords dia adalah help people create better life, better income, better health and better time. Dengan value yang kita ada ni lah, kita bantu orang untuk menjadi yang lebih baik, dengan income yang lebih baik, kesihatan yang lebih baik, time management yang lebih baik. Mungkin income yang lebih baik, kita ajak orang buat bisnes bersama-sama. Even though value yang kita tawarkan itu adalah terhadap customer, tapi at the same time customer pun boleh berniaga. Itu pun boleh jadi kita punya value keywords. Right. And another way for you to create your own value proposition adalah menggunakan value proposition canvas. Okay, apakah value proposition canvas ini? Yang you tengok pada bahagian kali biru ni, ini adalah company punya position. Ini company, yang color kuning ini adalah customer. So dia akan bertemu di tengah-tengah titik, inilah value propositionnya. Yang mana bila customer ada sesuatu yang benda dia nak capai, benda yang dia nak dalam hidup. So as a company, as a business company, dia kena act as gain creator. Apa yang customer nak capai dalam hidup, apa yang customer nak, mungkin dia nak healthy, dia nak gain dari segi healthy. So as a business company, dia kena jadi gain creator. Kena hasilkan suplemen yang berkualiti, kena buat kempen dan sebagainya, kena mungkin ada kedai yang vegetarian punya ni kan. Sekarang pun vegetarian, even though dia punya main dishes adalah daripada vegetable, tapi ada orang yang hasilkan ayam, rasa ayam tapi daripada sayur-sayuran. Sebab apa? Sebab ada permintaan ni, ada gainsnya. Okay.
Yang bawah ni pula pains. Apa saja masalah komplain daripada customer, company will act as pain reliever. Kalau ada masalah, you lah yang menyelesaikan masalah tu. Kalau ada masalah dari segi apa ya, contoh apa masalah? Pengurusan masa, kadang-kadang terlepas kelas dan sebagainya. So you create planner, e-planner. Yang dalam handphone ke apa, so you boleh jot down everything inside the planner. So at that time, at that situation, at that class, it will signing you ataupun dia akan bagi alarm. E-planner contoh kan. Right. So yang bahagian bawah di tepi ni adalah customer jobs. Apa yang customer lakukan, apa yang customer need. Okay, so as a company, you kena produce product or services that the customer need. Kalau you boleh memenuhi kehendak customer, it make your business easier sebab you sebenarnya menyediakan keperluan kepada customer. Kalau sebab tu dalam business dia ada push and pull. Kalau yang kita push, kalau yang kita bagi dengan permintaan yang sedikit ataupun produk tersebut belum lagi di-recognize oleh customer, biasanya adalah teknologi. So it mengambil masa untuk customer adapt with a new technology. Kalau kita pull, kita as a business as a entrepreneur, kita pull, kita tarik, iaitu ada permintaan daripada customer. So itu kalau kita berjaya hasilkan benda yang ada permintaan, market dia a little bit easier lah untuk di-penetrate, untuk dimasuk. Okay. So kita dah habis cerita pasal value proposition. So nanti bila you pergi interview kita punya entrepreneur, you kena mungkin kalau you directly tanya Puan apa value proposition business Puan, is a little bit hard lah for them to answer. So you need to pandai cater with the question. Nak tanya pasal value proposition, mesti mungkin dia boleh tanya benefit produk tuan ni kepada customer. Apa lainnya produk puan. So itu untuk isi dalam value proposition. Okay. Dah habis pasal value proposition, the second part adalah customer segment. Kalau you still ingat kita punya gambar tadi tu, tengah-tengah kan value proposition, kita jump pergi ke customer segment, menjangkaui customer relationship. Pergi pada customer segment dululah. So kita dah tahu value yang kita tawarkan that we want to offer to our customer, and now our responsible ataupun marketers lah for them to examine the customer segment. Who are your customer? You need to know, you need to explore about the behavioral, about the biodata, about the interest of your customer. So in order to study about customer segment ini, biasanya kita akan go through about the market segmentation. Ni yang ada 4 jenis ni. Market segmentation nama dia. Okay. That consists of geographic, demographic, behavioral dan juga psychographic. The first one, we need to know about the geography. It's about the location of the business. Okay, buka di mana business you tu. Okay, the location, population of kawasan tersebut. Kalau Seri Iskandar ni berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan. Most of population adalah mungkin student, mungkin wanita yang berkejaya. So you kena buat research lah about the geography. Biasanya kalau kita buka kedai lah, kita nak buka sesuatu kedai, jauhnya kawasan kita tu mestilah tidak melebihi 25 kilometer kalau tak silap saya lah, customer within 10 miles of the M25. So rasanya dalam 50 kilometer radius kot. Dia tak boleh terlampau jauh.
Kalau terlampau jauh tu dia out of kita punya geographical area dah. Mungkin akan ada, contoh kalau you buka kedai makan kat Sri Iskandar, memang viral, memang sedap, jagung you sedap lah, jagung viral orang panggil. Mungkin akan ada orang daripada Penang datang singgah kat kedai you. Tetapi bukan you punya targeted pun sebenarnya, tapi kalau datang alhamdulillah lah. Tapi meaning to say that you need to know your area. Kena pilih lokasi yang strategik. Jangan fikir even though tempat tu murah kan, tapi dia tersorok. In a short term punya investment okay lah sebab murah. In a long term investment dia tak bagus. Sebab later on nobody will know about your location. Bukan tipuan, takut nanti dia tak mampu nak survive in a long term. Alright, tu dari segi geographical lokasi. Okay, kalau you buat business online lain ceritanya. Sebab business online ni dia menjangkaui kawasan yang kita terokai ni. Dia boleh by post dan sebagainya. Right? So segmen yang kedua iaitu demographic. Is about the biodata of our customer. So kita kena tahu customer kita tu age-nya berapa, gendernya woman ke, male ke, occupation dia macam mana, socio-economic group dia macam mana. Sebab apa? Bukan saya kata let's say kalau you jual tudung tadi tu kan, jual shawl tadi, age-nya adalah yang you target adalah yang berumur 20 sehingga 40 tahun. Gender you pilih perempuan. Occupation you pilih orang yang bekerja office. So bukan bermaksud orang yang berumur lebih daripada 40 kurang daripada 20 tak boleh beli barangan you. Bukan maksudnya begitu. Cuma you target kepada orang sebegitu. Biasanya 20 ke atas ni student pun ramai beli tudung. 25 sehingga ke 40 adalah wanita yang berkejaya. So gender tadi you pilih perempuan. Bukan bermaksud lelaki tak boleh beli. Doesn't mean that. If any guys yang datang ke kedai, they're willing to pay for to buy a present for wife ke, untuk mak ke, it's an advantage for you lah. Dia orang pun tahu tentang produk you. Mungkin occupation tadi you pilih wanita yang berkejaya, wanita yang kerja office sebab mereka ni hari-hari tak pakai tudung yang sama. Mungkin sebulan sekali dia tudung yang sama. So bermaksud dia ada seminggu 5 hari, sebulan ada 4 minggu, so dia ada mungkin ada 20 helai tudung yang berlainan lah. Sebab wanita ni itulah dia. Rasa macam dah penuh almari, rasa macam tak ada kalau tiba-tiba hari tu dia nak pakai colour yang tak matching dengan baju dia. So kan dia akan rasa macam mak tak ada tudung lah, nak kena beli baru. Padahal dah bergantung panjang 1 kilometer dah kot. So dia akan rasa macam tu lah. So itu adalah lumrah perempuan. Okay, sebab tu you target kepada perempuan. Kenapa perlu ada targeted customer? Sebab when you are doing your own marketing, let's say you go for FB ads ataupun Google ads, benda yang berbayar. Kalau you tak betul-betul target, bila kita nak buat kita punya Google ads kan, so kita kena isi di template tu siapa yang you target. Sebab kita nak we want to prevent our advertisement appear for the wrong person. So bila orang tu klik kita punya advertisement, kita yang kena bayar. So kita nak prevent benda tu, kita nak reduce cost. Sebab tu kita kena target kita punya customer. Sebab itulah bila kita nak beli sesuatu, so kita pun type dekat Facebook Telekom eksklusif. Kita type hari ni, dia 7 hari 7 malam dia menghantui hidup kita. Sebab itu yang dinamakan sebagai algoritma. Dia tahu kita punya interest. Facebook baca, Instagram pun dapat baca. Sebab itulah bila kita search one time, 7 hari itulah semua kita punya iklan dalam Facebook tu semua pasal Telkom je. Lepas tu kita pun kalau kita tak faham bahawasanya adanya algoritma tu, kita akan rasa macam berhantu ni Facebook ni. Tapi Facebook lebih pandai daripada kita lah. Okay. So at the end biasanya manusia punya mata dia 27 kali dia lihat benda yang sama
dia akan beli 27 kali. Sebab itulah salah satu strategi pemasarannya tu. Bukan senang ya, sebab tu kalau kita buat bisnes, marketing is so important. Tak boleh kata hari ni cukup lah kot, dah 2 kali dah post ni. Baru 2 kali. Mata manusia 27 kali tengok baru rasa macam nak beli. Pentingnya buat marketing every day. Okay. Alright. So itu dari segi demografi. Dari segi behavioral pula adalah contohnya adalah benefit sort, loyalty status, readiness to purchase. The characteristic of our customer. Apa dia punya sikap, behavioral ni juga akan mempengaruhi kita punya purchasing power. Decision to buy a product. Okay. Dia ada faktor yang mempengaruhi kita punya decision itu. Salah satunya mungkin from our perception, from our lifestyle, from our motivation, psychological. Kan? Itu adalah daripada behavioral. So decision untuk kita, bila seseorang ni nak buat keputusan untuk membeli barangan kita ni, dia ada stage dia. Stage pertama mestilah problem recognition. Nak beli barang mestilah ada masalah. Kalau tak ada masalah kita mungkin tak akan beli. Mungkin kita dah ada handphone tak ada masalah. So adakah kita nak beli handphone baru? Mungkin kalau orang yang banyak duit nak tukarlah model, nak ikut peredaran zaman. Sekarang dah iPhone 13 Pro Max, so dia pun nak tukar. Tapi ada certain orang handphone masih okey pakailah, melainkan kalau let's say handphone dia rosak, handphone dia crack, lag, tak boleh nak connect internet dan sebagainya, call pun tak dengar, dah jenazah sangat. So baru dia ada kat situ berlakunya problem recognition. Dia dah ada problem recognition, nanti dia akan go through with the information seeking. Nak beli satu produk je ni, proses dia panjang. Okay, sebab apa? Sebab dia ada behavioral, termasuklah psikografik tepi tu. Dia relate jugalah dalam decision untuk kita buat, untuk kita beli barangan. So dia akan collect dulu information, dan dia akan evaluate dulu information tu. Lepas tu nanti barulah dia akan beli. Nak beli tu pun ada masa-masa dia juga. Ada daripada siapa. Dia takkan sewenang-wenangnya beli. Itu sifat customer. Okay, bila dah beli tu pula nanti dia akan buat postmortem. Dia akan buat post purchase nama dia. Dia dah beli, berpuas hati ke, tak puas hati ke, sebab kita kena faham customer ni kadang-kadang yang puas hati okey lah. Yang tak puas hati ni mungkin daripada kekurangan produk itu sendiri, salah satu, ataupun mungkin daripada high expectation, terlampau rasa macam dia bagi expectation terlampau tinggi terhadap produk tu. Bila betul-betul pakai, tengok performance dia kurang daripada yang kita expect, so dia rasa macam produk tu tak bagus. So kita nak salahkan siapa? Mungkin bila high expectation from our customer, mungkin salahnya daripada salesman tu, sebab dia overclaim. Let's say kalau you jual supplement and then you overclaim kata boleh cure COVID-19. Dah lah customer tu memang masa tu tengah positif, so you overclaim, padahal tak pun. Kalau lah dia boleh secure satu dunia ni dah pakai dah, so jangan overclaim. Okay, sebab satisfaction for our customer sangat memainkan peranan yang penting. Okay, psikografi pun benda yang penting juga untuk kita study about our customer. Dia punya personality, dia punya lifestyle, attitude, dia punya class of status pun memainkan peranan yang penting. So bila you tahu, when you expert about the market segmentation ini, tak kisahlah you punya produk tu macam mana, you are able to sell your product to your customer sebab you ada targeted. Okay, so lepas ni tak ada dah generally cakap produk saya ni seisi keluarga boleh makan. Saya jual Chocoja, seisi keluarga. Anak boleh makan, mak boleh makan, nenek pun boleh makan. No. Okay, sebenarnya tak boleh cakap macam tu sebab kita ada targeted. Adakah Chocoja tu budak-budak digalakkan untuk makan because of manis kan? So the content of high level of sugar. Is it suitable for children to take lots of sugar? Adakah
senior citizen ini digalakkan untuk mengambil gula yang berlebihan. Cakap pasal gula ni pun kita kena pandai, kita kena be a good ataupun educational punya customer. Let's say dia kata produk dia sugar free. So kita akan rasa macam bagus ni, sugar free ni. Kalau makan ni mesti dia tak menggemukkan. Okay, you kena check kat bahagian ingredients. Kalau dia ada glucose, sucrose, yang belakang dia rose tu, itu types of gula sebenarnya. So bermaksud dia bukanlah 0% sugar. Dia bukanlah sugar free. Okay, maybe dia less sugar sebab dia contain glucose, sucrose, fructose kot nama dia. Tak ingat dah. Ada 4 atau 5 jenis gula yang terkandung dalam makanan. Macam kita ambil buah juga tak boleh ambil berlebihan lah. Okay, itu dari segi market segmentation ataupun customer segment. Okay, we get to know the first step tadi, we get to know about the value of our product. Then we explore about our customer. We expert about our customer. And now what? Apa seterusnya? The next one adalah customer relationship. Ada customer, how we want to build a good relationship with our customer. Mungkin ada yang cakap kami sediakan voucher, kami tawarkan membership, kami buat event, kami berhubung dengan customer, follow up dan sebagainya. Itu semua betul. Itu semua benda yang berkait dengan how to build relationship with our customer. Tapi saya senang untuk menggunakan 3 method ini. On-bound, retain, upselling. Okay, on-bound ini apa? On-bound ini kita nak ikat kita punya customer. Okay, what customer will experience when the first time they bought our product? Apa yang mereka dapat? Mungkin ada certain company atau certain seller, first time you beli dengan dia akan bagi free gift, dia akan bagi card, thank you card, dia akan bagi dan sebagainya lah. Untuk apa? Untuk memastikan customer ni feel appreciate, dihargai, so dia akan sentiasa teringat dengan produk kita. Later on kalau dia nak repeat, dia beli dengan kita punya produk kita lah. So itu adalah on-bound. Contoh lain, saya bagi contoh Seng-Heng. Rasanya semua orang pun familiar dengan Seng-Heng. Kat Manjung ada, kat Stesen 18 ada, kat Ipoh pun banyak juga Seng-Heng ni, kedai elektronik. Alright, so apa yang Seng-Heng ini buat, when the first time you go to their outlet ataupun their shop lot tu, dah cakap dah, okay, dan kepala nak beli TV Sony 4K Ultra 60 inci. Dah spesifik dah you nak beli apa. You pergi kat situ, you tanya mana model ni, dia tunjuk. So you agree, you dah check all those things about the TV. You satisfy, you beli. So bila dia kata, alright, saya nak beli yang ni. So the first question dia orang akan tanya, do you have our membership card? Tu cara pertama mereka nak ikat kita. Mereka nak bound kita punya, nak adakan relationship dengan kita. Bila kita kata tak ada, okay, madam, okay, sir, you are able to, you are encouraged to apply for our membership card because of blah 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 blah, our voucher dan sekian-sekian, our cash voucher lah, our S-Coin lah, our credit easy card coin lah, macam-macam. Boleh tebus ni, boleh redeem ni. So kita pun kata okay lah, sign up for the membership. Kita dah create, kita dah pun macam memeterai hubungan dengan Seng-Heng tu tadilah. Itu adalah on-bound. Alright, so kalau ada orang tanya, madam saya buat business online, macam mana saya nak on-bound ni? You buat business online, you pun jual produk, right? So bila you jual produk, macam mana you nak bagi customer tu rasa happy?
Tadilah melalui free gift, melalui balut, wrap your barang produk you tu elok-elok. Ada orang jual tudung je tapi dia letakkan dalam kotak yang elok, lepas tu dia letakkan macam kertas macam tu kan, lepas tu ada tali lah apalah macam tu lah, lebih kurang. So bila customer receive dia order, dia akan rasa wow, a good presentation. Okay, itu adalah on-bound. Dan seterusnya adalah retain. Kita dah build, dah create relationship dengan customer, and how we want to retain the relationship to make sure that they become a loyalty customer. Customer yang tetap. Okay, so we might offer voucher, discount, purchase and so on. Saya ambil lagi contoh second hand tu. Bila setiap bulan ada je offer voucher yang diberikan, discount. Inilah BWP ni selalunya, purchase with purchase. You beli ni, you dapat ni. Ataupun voucher lah RM50. So kita rasa macam wow, banyak ni voucher RM50. Tak guna, rugi rasanya. So kita pergi ke Seng Heng, rupa-rupanya kena belanjakan 250. Padahal nak beli chopper je. Chopper harga 100 lebih lah, mungkin jenama Philips. Okay, beli chopper 100 lebih tak cukup lagi nak tebus RM50. So you cari lagi rice cooker, you cari lagi apa lagi satu, blender. So cukup lah 300 you belanjakan. And at the end you dapat voucher RM50, boleh tolak. Demi nak dapatkan voucher RM50, you doesn't realize that you have been spent 250. Okay, alamak sebenarnya. Tapi dia macam ada psychological dia bermain dengan psychological. Memang kalau you pernah dengar ada satu buku tu, ada seorang tu tulis psychological minded manusia. Okay, dia tak sedar apa yang dia lakukan asalkan dia dapat benda tu. Macam itulah lebih kurang. Macam itulah selalunya marketers akan gunakan. Okay, contohlah kepada retain tadi tu. And the last one adalah upselling. Okay, upselling ni bermaksud seller tries to sell more enhanced and expensive product. Kita dah beli sesuatu tapi dia offer lagi benda lain. Contoh yang paling dekat saya letak gambar kat situ, McD. You pergi McD, lapar ni tengah hari. Nak beli set Big Mac lah. Big Mac, okay. Pergi drive thru sampai dekat dia punya counter tu. Order, okay, one set of Big Mac. Dia cakap macam tu je lah. And then, panggil apa kat situ ya? Dia punya tukang order tu, dia akan tanya, Miss, nak set large ke nak regular? Kita pun rasa dia dengarnya kita macam tu. Kalau set large tambah RM1.90 je cik, so kita akan rasa boleh lah, tambah lah, upgrade lah, upselling lah, tambah kepada set large, tambahlah RM1.90. Lepas tu dia kata lagi, cik hari ni ada promotion, cik beli tambah lagi ayam seketul dapat dapat sweet corn contohnya. So you rasa macam sedap juga sweet corn ni, tambahlah lagi. Daripada nak beli Big Mac satu set dah you tambah dengan large size, you tambah dengan ayam seketul, tambah dengan jagung lagi satu. So secara tak sedar dia macam kena pukau. Macam itulah cara mereka upselling. Macam juga kalau you pergi dekat biasanya lah kalau kita pergi dekat franchise fast food, memang akan macam tu lah. Offer ni, offer tu. Apa lagi? Kalau biasa saya beli apa ya? Contohlah saya beli brooch. Ni kerongsang ni, kot lelaki tak tahu brooch. Kerongsang. Kerongsang biasa saya beli dengan kawan saya ni, dia memang akan guna teknik upselling. Okay, saya kata saya nak kerongsang satu, saya nak pin satu. Colour yang sama ya. Nak bagi hadiah kat kawan, letak dalam kotak cantik-cantik.
Tak beri kotak lagi. So macam kata, okay nak colour pink, nak brush satu, pink satu. Lepas tu dia akan tanya, nak bagi hadiah ke nak guna sendiri? Dia tanya macam tu. Mulanya macam tu lah. So saya pun cakap, oh betul, nak bagi hadiah kat kawan. Oh kalau nak bagi hadiah, cantik ni kalau letak dalam box. Oh tu saya kata, oh boleh juga letak dalam box, takkan nak bagi dalam plastik ataupun nanti nak kena keluar lagi beli kotak dan sebagainya. Dia sediakan kotak. Lepas tu saya kata, boleh lah kotak lah. Kalau nak tambah kotak, tambah RM2.50 ya. Kawan-kawan juga, jual-jual juga. So tambah RM2.50, boleh lah RM2.50. Lepas tu dia pun tanya lagi, kalau nak tambah beg pun okey juga. Kita ada sediakan beg juga. Dah beg pula. Upselling. Tambah lagi RM5. So dah tambah situ RM7.50. Untuk nak beli kongsang dengan brush tadi dengan pin tu saja. Dah tambah pula. So itulah nama dia upselling. Okay, kita sebenarnya kita nak encourage people to buy our product tu in macam orang kata cara halus lah. Tapi still lagi memberi benefit kepada dia. Okay. So ini adalah salah satunya cara untuk we create ataupun we want to build a good relationship with our customer. Kita mulakan dengan outbound, kita di tengah-tengahnya kita nak retain, and kita boleh gunakan juga teknik upselling. Alright, ini dah 3 dah. Sedar tak sedar sebenarnya baru 3. Kita ada lagi 6 elemen dalam BMC. Setakat ni okey ke saya laju? Okey. Alright. Okey, Puan. Okay. Kita sambung lagi elemen yang seterusnya iaitu channel. Okay, saya nak berbalik pada kita punya gambar yang first tadi, takut lupa. Okay, gambar yang ni tadi, kita dah pun cerita pasal value proposition, kita dah pun cover pasal customer segment, kita dah build a good relationship with our customer, and now how we want to distribute our product to our customer, iaitu bawah ni lah, channel. Channel apa yang kita guna pakai so that our product will arrive safely to our customer. Okay, ini adalah channel. Alright, sekejap ya, saya buka channel. Okay, channel ini kita boleh bahagikan dia kepada 2 perkara, iaitu marketing channel dan juga distribution channel. Okay, how does the product get from our company to the customer? Macam mana caranya? The first one, sebelum before the customer buy our product, the first thing, customer must need to know about our product. Nak tahu tentang produk kita itu melalui cara apa? So we need to do marketing melalui marketing channel. So channel marketing yang ada dekat atas inilah, kita ada social media. Ni ada benda yang sangat-sangat membantu pada waktu sekarang. Sangat-sangat practical, relevant, affordable. Okay, kalau pada masa sekarang kita tak belum lagi bertukar kepada social media, masih lagi menggunakan traditional way. Traditional way, dia punya effectiveness itu dah mula berkurang, tapi masih lagi ada yang menggunakan. It's still relevant but less effective. So people nowadays have been switch their business marketing channel into social media, include Facebook, IG, Twitter, Reels, TikTok, WhatsApp, Telegram. Semua ini adalah benda yang berkait dengan social media. Sebab dia adalah benda yang affordable, free pun. Melainkan kalau you go for Facebook ads, Google ads tu benda iklan yang berbayar lah. Okay. Ataupun melalui email marketing pun masih lagi diguna pakai. Orang hantar email, walaupun kita bekerja pun kadang-kadang kita ignore email-email. Banyak, hari-hari hantar lebih pada 10. Tak ada nak baca. Tapi masih lagi relevan email marketing ini. Okay. Paid research,
Yang mana yang ni yang selalu kita guna pakai apabila kita email pula, advertisement yang berbayar tu lah. Okay, bila customer klik kita punya advertisement, kita yang kena bayar. Okay, ada offline promotion, ada digital advertisement, ada public relation. So which one that related with your business? Which one yang related dengan your entrepreneur business? Dia menggunakan channel apa marketing? Adakah dia menggunakan offline promo? Masih lagi menggunakan traditional way. For example, billboard, signboard, magazine, newspaper, pamphlet, brochure. Itu adalah offline promo. Kalau digital advertisement, dalam kita punya iklan dekat TV, dekat radio, ada orang menggunakan channel sebegitu. Right? The most effective marketing channel, contoh dekat bawah ni, ada website, ada search engine optimization, ada email marketing, pay per click, video, YouTube. Okay, ada organic social media marketing. Video or YouTube ni biasanya kadang-kadang kalau kita tengok, bila kita play kita punya YouTube, akan ada video ataupun iklan yang boleh di skip, ada yang tak boleh di skip. Yang boleh di skip tu biasanya payment dia punya fee a little bit low lah. Hak tak boleh skip tu mahal sikit. Tak boleh nak nak tak nak kena tengok juga. Dia secara paksaan lah. Okay. Right, so itu adalah marketing channel. And now is about the distribution channel. Okay, tadi kita dah war-warkan kita punya produk kepada end user. And now, when our customer have intention to buy our product, melalui apa? Melalui channel apa? Iaitu distribution channel lah. Adakah produk kita itu directly daripada provider, daripada penghasil terus kepada customer? Biasanya orang yang buat makanan, food and beverage, dia hasilkan makanan terus sampai kepada customer without intermediaries. So dia directly to the customer. Kalau dia ada intermediaries seperti di bawah ini, retailer or wholesaler, okay, so dia hendaklah contoh retailer ataupun wholesaler ni mungkin dia ada melalui agent, mungkin dia kena melalui pemborong dulu daripada penghasil, pergi kepada pemborong dulu, pergi kepada retailer dulu, barulah kita as a retailer bagi kepada consumer. Apa beza direct distribution channel dengan yang ada intermediaries ni? Ada beberapa advantage dengan disadvantage dia. Okay, kalau kita direct daripada producer kepada customer, harganya mungkin lebih murah daripada yang melalui intermediaries. Kalau yang melalui intermediaries, dia dah markup harga dah daripada daripada producer melalui wholesaler, maybe they have been markup the percentage, the percentage of price tu. Dah markup 2%, sampai ke retailer markup lagi 10%. So sampailah ke consumer. Macam begitulah kalau kita tengok kat supermarket, barang yang sama, tapi kenapa kat pasar raya A jual mahal sikit daripada pasar raya B? Mungkin daripada dia punya distribution channel ni lah. Dia ada melalui beberapa intermediaries. Kalau yang murah ni mungkin 2 saja. Hak mahal ni dah 3 dah 4. So kat situ networking dia memainkan peranan. Dia tak kenal dengan direct producer. So dia digunakan retailer. So kalau dia ada good networking, dia boleh direct kepada producer, mungkin harganya a little bit murah lah berbanding dengan yang sedia ada tu. Okay, biasanya kalau kita beli barangan, contoh yang import handbag daripada UK, daripada US kan. So macam contoh LV, Calvin Klein, apa lagi Kate Spade, Coach. Bila kita beli dekat outlet kat Malaysia ni, harga dia tinggi.
Berbanding kalau kita pergi terus dekat dia punya outlet dekat US sana ataupun kita beli melalui PS. So PS ni satu je dia punya intermediaries. Tapi bayangkan kalau kita beli dengan outlet dekat Malaysia. So dia dah melalui beberapa dah. Dengan shipping costnya, kena letak kat warehouse dulu dan sebagainya lah. Costnya a little bit higher. Okay. So itu adalah channel. So we move to the next element iaitu revenue stream. Okay, revenue stream ini dia membawa maksud dengan cara apakah we got the profit to our business. For what value or customer are willing to pay? Customer are willing to pay for what value? How are they currently pay? How much? Mungkin dengan subscription fee. Dia ada channel YouTube. Okay, bila ada orang subscribe dia punya channel, dia dapat duit. Mungkin daripada lending, leasing or renting. Dia ada beberapa shop lot dia sewakan. So business tu mungkin business property. So dia dapat duit, dia dapat profit daripada customer melalui lending, leasing or renting ataupun melalui advertisement. Ada advertisement yang berbayar tadi tu lah. Let's say dia adalah seorang influencer. So siapa yang nak buat advertisement dengan dia, dikenakan bayaran. So dia dapat profit untuk bisnes dia melalui advertisement. And the most common thing adalah pay per product. When we when the customer pay money to our for the product, we will get the money. At the same time, customer will get the product. Itu adalah pay per product. Benda yang biasalah. Dia bayar, kita dapat duit, dia dapat produk. Okay. But you boleh juga terangkan business revenue stream ini dengan cara you tanya entrepreneur tersebut primary business dia apa. Tanya dia. Biasanya kalau dia buat kedai makan, dia akan cakap lah primary business dia kedai makan ni lah, restoran ni lah. Tanya dia what is your secondary business, means that if anything happen to your primary business, what should you do ataupun what kind of business will you get involved. Bermaksud secondary business ini adalah backup plan for the primary business. Okay, mungkin kalau dia kata dia buka kedai makan. Kalau tak boleh survive dengan kedai makan during pandemic, so dia buat delivery food. Cara nak cater business primary business dengan secondary business ini adalah bila primary business itu you buat business service, so untuk secondary business dia akan pergi kepada penghasilan produk, tetapi masih lagi berada di industri yang sama lah. Contoh saya bagi kat sini, primary business dia adalah as insurance agent. Dia menawarkan servis kepada customer dia lah. Tetapi during pandemic dia tak boleh nak survive, tak boleh nak jumpa dengan klien dan sebagainya. So dia bertukar kepada penjualan produk pula, supplement distributor. Masih lagi berada di field yang sama. Bukanlah nak kata sama, tetapi kedua-dua pekerjaan ini ataupun kedua-dua bisnes ini mengutamakan protection kesihatan. Okay. Kalau contoh dulu dia sebagai interior designer. So dia design laman rumah orang, dapur orang. Okay, bila tak boleh survive, maybe secondary business dia jadi orang yang jual perabot, ambil daripada China. Okay, sekarang kan ada ramai kan orang yang buat bisnes beli barangan daripada China. Taobao entah nama dia punya website itu yang kita boleh order barangan daripada China yang jauh lebih murah tapi cantik, so masuk ke Malaysia, jual dekat Malaysia. Mungkin itulah dia punya secondary business.
Meaning to say that our revenue stream ini adalah something that in terms of money that we will gain for our business. Alright. Okay, so saya nak balik kepada kita punya canvas ini. Actually kita dah pun bincangkan 1, 2, 3, 4, 5 elemen yang berada di sebelah kanan. Yang mana tadi saya mention bahagian kanan ini adalah benda yang kita kalau kita laksanakan dengan betul, dia akan mengembalikan profit yang banyak lah kepada kita. Kalau kita dah betul-betul target kita punya customer, dah ada relationship yang bagus, distribution channel yang bagus, buat marketing bagus, of course kita punya revenue stream ini akan meningkat. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke bahagian belah kiri ni. Belah kiri ni saya mention tadi bahagian yang akan mengeluarkan duit. Aktiviti yang belah kiri ini adalah aktiviti yang memerlukan kos. Okay, so kita mulakan dengan key activities. Mana saya punya key activities? Sekejap ya. Okay. Key activities Key activities ini adalah activities that we make to fulfill value proposition and able to deliver to customer. So bermaksud key activities ini adalah kesemua aktiviti yang kita lakukan dalam kita punya business. Aktiviti yang kita lakukan untuk memenuhi value proposition dan juga memastikan our product sampai kepada kita punya customer. Okay, let's say saya ada kedai, saya nak buka kedai nasi ayam. Okay, saya ada kedai nasi ayam. Rasa-rasanya aktiviti pertama dalam bisnes saya, apa yang perlu saya buat? Benda pertama bila saya nak buka kedai nasi ayam saya, apa yang perlu saya buat dulu? Jangan kata bangun pagi pula. Mestilah kena bangun dulu baru boleh buat bisnes kan. So aktiviti pertama, nak buka kedai makan nasi ayam, apa yang perlu saya buat? Any ideas? Nak kena buat apa dulu? Kedai nasi ayam. Kenal pasti stok ataupun barang. Okay. Before that, sebelum tu nak kena stok ke apa, sebelum tu nak kena buat apa? Location. Okay, nak dekat dah. Maksud apa location tu? Customer. Aktiviti. Rider dia. Kita buat survey dulu. Ya, sebelum tu buat bisnes ni, benda pertama nak kena buat. Business plan. Tanya penguatkuasaan dulu. Dekat tu ada orang tak? Okay. Lebih dah yang tu sebenarnya dah jauh-jauh dah. Benda pertama ni yang kita kena buat ni, aktiviti pertama. Aktiviti pertama yang kita nak buat bila kita nak menjalankan bisnes kita. Kita buka dulu. Modal? Kena pasti customer. So aktiviti yang pertama, okay, sekarang saya dah buka lah punya jawapan. Iaitu the first one, we need to open our business dulu. Buka dulu ni. Buka dulu business plan. Ke penguatkuasa tu dah lepas dah. Ni kita memang nak jalankan business dah. So the first one, kita kena buka dulu business kita. Tak buka macam mana nak jalan business? Even though you are doing online business pun, kadang-kadang pagi-pagi ada je iklan. Assalamualaikum, selamat pagi warga Facebook. Hari ini kedai kedai Shawl by Fini beroperasi seperti biasa. Pernah tengok? Mesti pernah tengok. Begitu juga dengan kedai makan saya ni. The first thing I need to do is to open my shop. Saya tak open, saya tak nak jalankan bisnes saya lah. So saya buka. Rasa-rasa lepas dah buka, apa aktiviti seterusnya? It's a common benda yang kita akan buat. Mula ambil order. Sebelum ambil order,
iklankan. Sebelum iklan. Ni kedai nasi ayam saya. Bayangkan ini adalah kedai nasi ayam. Apa yang Norma cakap tadi memang betul aktiviti. Tapi sebelum tu kedai nasi ayam lah kena buat apa? Sebelum beli barang Syahira. Sebelum beli barang. Yang Syahira cakap, yang Puan Norma kata semua betul dah. Benda yang ada dalam kita punya aktiviti. Tapi sebelum tu. Tengok perbelanjaan dulu. Boleh jadi. Tapi mungkin kita akan cleaning dulu. Bersihkan dululah kawasan kedai ni. Mana yang berterabur malam tadi tak sempat nak ni, kita do cleaning. Kita sanitize dulu kedai kita. Sekarang ni lah kena sanitize dulu lah. Pastikan semua benda hygiene kemas. Okay. So, lepas pada saya dah clean saya punya kedai. So, saya nak kena buat apa pula ni ya? Sebelum memasak. Cluenya adalah sebelum memasak. Nak kena buat apa dulu? Beli barang. Encik Asfar kata beli barang. Pergilah beli barang. Beli raw materials lah, ayam ke, beras ke, semualah, semua benda. Kita pergi membeli barang. Okay, dah habis shopping semua ni, balik kepada kedai. Apa yang kita akan buat kat kedai kita ni? Masak. Betul. Kita akan mula penghasilan produk kita tu, cooking. So produk kita tadi tu nasi ayam lah. Bayangkan nasi ayam sekarang ni. Okay. So saya pun dengan kaki tangan lain ni, tuntang masak nasi ayam. Tanak nasi, buat sup. Kena buat sup dulu. Lepas tu boleh buat nasi, buat sos dia, goreng ayam dan sebagainya. So cooking. Kita prepare our product iaitu nasi ayam. Lepas dah cook, dah ni, apa yang kita buat? Apa? Cari customer. Apanya? Kurang dengar. Mula menjual. Kita Order packaging. packaging. Dah siap. Before nak jual, before cari customer, kita packaging dulu. Dia nampak macam, loh, packaging ke? Ialah sebab dia ikut aktiviti harian kita tu. Lepas dah cook, packaging dulu. Dah letak elok-elok nasi ayam. Ada 50 bungkus nasi ayam yang sedia untuk dibawa balik. Dan juga ada yang kita letakkan dekat kedai kita. Yang boleh walk in, boleh. Yang cukup 2 dos boleh walk in masuk ke kedai. So, kita packaging. Letak cantik-cantik. Then, strategi seterusnya, aktiviti seterusnya, barulah kita akan buat Penghantaran. belum. Nak suruh orang tahu. Kita punya Marketing. Yeah. Kita buatlah promoting dulu, buat marketing dulu. Nak bagi tahu, letak dalam Facebook. Kata nasi ayam panas-panas sedia di jamu. So bila kita tengok tengah hari kan, orang kata nak pergi makan. Customer kata, Allah, nak makan kat mana ni? Nasi asyik dekat Redang Panjang, nasi asyik dekat Diskungah, tak kat mana pula ada. Scroll lah Facebook, ada dekat Perak Viral ke, Komuniti Sri Iskandar ke. Oh, ada orang nasi ayam. Kita try nasi ayam pula lah. Sebab kita dah promote dalam kita punya social media. So people come to our store untuk menjamu kita punya nasi ayam. Okay, itu kalau orang yang boleh walk in lah. Let's say kalau ada orang yang tak boleh walk in. So kita nak apa aktiviti seterusnya? Tadi sebenarnya dah ada orang cakap dah. Delivery. Delivery. Okay. So kita nak sampaikan, kita nak bawa produk kita ni ke muka pintu. Kita sediakan aktiviti delivering juga. So complete lah kita punya aktiviti. Mungkin you nak tambah lagi. Lepas delivery, semua orang dah slow down dah you punya orang datang ke kedai dan sebagainya. Maybe you do cleaning again. So nanti dah akhir nanti you closing. So boleh juga sampai ke akhirnya. Itu ialah aktiviti mengikut turutan. Dia relevant lah, yang relevant. Kalau you buat business online pun mungkin
you boleh mula dengan opening tu juga. So nanti you tak ada lah cleaning business online kan, tak perlu nak cleaning. So mungkin you boleh check stock, you boleh check customer punya pertanyaan dalam social media, lepas tu you buat promoting, lepas tu apa lagi, you submit order, then you follow up with your customer, sampai akhirnya malam you close back your business. Itu adalah aktiviti hakiki sebenarnya that we always use in our business. Itulah maksudnya key activities. So you need to remember those activity ini. Sebab apa dia relate dengan key seterusnya ini, iaitu key resources. Dia relate dengan key resources. So everything that you jot down inside the key activities mesti ada juga dalam kita punya key resources nanti. Okay. Apakah itu key resources? Key resources adalah what are the most important asset. Resources kan bermaksud sumber yang kita, asset yang kita ada to make sure that our business model can work effectively. Saya tulis siap-siap pula. Saya tulis siap-siap related with the key activities. So you need to remember back. The first thing that we do, the key activities adalah open kita punya business. So apa sumber yang kita perlu ada untuk buka business kita ni? Pergi. Nak buka business ya. Bisnes nasi ayam tadi tu lah, kita continue dengan bisnes nasi ayam. Nak buka bisnes nasi ayam ni tadi opening. Nak open apa? Open apa? Apa yang you buka tu? Kedai. Ya, betul, kedai. So kita punya asset yang pertama adalah shop lot. Kita punya kedai yang kita buat aktiviti pembukaan tadi tu. So bermaksud kita punya resources, we have our own asset ataupun kita sewakan ke apa ke, tapi masih lagi termasuk dalam asset, iaitu shop lot, kedai tadi. Okay, number 2 tadi saya kata saya buat cleaning kat kedai saya sebab saya kedai makan, so saya kena pastikan my own restaurant is 100% hygiene dan menjamin keselesaan. So in order to make sure that my activities in cleaning can run smoothly, what kind of resources that I need, what kind of asset that I need. Nak buat cleaning tadi nak memerlukan apa ya? Staff pekerja yang cuci. Pekerja tu menggunakan sumber apa? Okay, staff pun asset juga, betul. So dia menggunakan apa untuk melakukan cleaning tu? Sanitation product, yes. Spesifik lagi? Barang yang cleaning. Yes, spesifik lagi? Betul dah tu, barang yang cleaning tu Cik Fazli. Apa spesifik lagi? Nyapu apa semua. Ya, Puan Omar penyapu. Lagi? Petang-petang ni kita aktif sikit. Penyapu je ke nak buat cleaning? Mop, mencuci lantai. Ya. Ada lagi? Sabun, mop. Yes, itulah dia. Kita punya barang-barang untuk mencuci. Cik Fazli kata betul dah. Siapa tadi kata sanitation produk pun betul dah. Tapi kita be spesifik sikit lah apa benda yang kita nak guna pakai ni. Mop, penyapu, penyodok, deterjen, baldi, semua ni. Semua kita punya resources, sumber yang kita perlukan untuk menjalankan aktiviti cleaning tadi. Then the third activity adalah buying. So apa yang saya pergi beli tu? Saya pergi beli Bahan mentah. Yes, bahan mentah, raw materials. Contoh raw materials nak buat nasi ayam. Ayam, beras, Ya. sayur, sup, Salad, kicap. timun. Nampak gayanya yang pihak perempuan ni yang banyak menjawab. Nampak sangatlah perempuan yang lebih pro kot masak-masak ni. Yang lelaki jawab raw materials. Boleh, memang betul pun raw materials. So we go to
supermarket to buy raw materials so that our activities in buying itu berjalan dengan lancar lah. Dah beli semua, balik semula kepada kita punya restoran, saya buat cooking. What are the resources that I need to make sure that cooking activities can run smoothly? Peralatan memasak. Wali. Lagi. Gas, Sudah. minyak, apa tu? Yes, minyak. Telur. Beriuk. Yes, periuk, semua itulah utensil. Ni kita punya sumber nak memasak ni. So kita memerlukan semua ni untuk menjalankan cooking activities. Okay, tadi dah cooking dah. Lepas dah cooking, saya packaging. Saya apa benda yang perlu saya gunakan untuk packaging? Polystyrene. Yes, polystyrene. Ikutlah kontainer ke polystyrene ke so that saya boleh pack saya punya nasi ayam, plastik ke apa ke. So inilah sumber saya yang perlukan untuk menjalankan aktiviti packaging. Then right after that saya buat promoting. So apa resourcesnya untuk buat marketing? Phone. Facebook, WhatsApp status. Social media. Yes, we need to use our marketing channel. Tapi untuk buat marketing channel tu kita memerlukan apa? Handphone, gadget. Yes, handphone, gadget lagi. Boleh guna handphone je ke? Mobile data lagi. Computer. Flyers. Computer, laptop. Okay, meaning to say that we have been set up our small office. Bukanlah office yang besar-besar dah. Kalau saya buat bisnes nasi ayam, mungkin saya ada space kecil yang saya nak buat as a mini office. So tadi saya adalah laptop saya, ada phone. So tadi you kata ada apa? Tengok sikit dekat chat ni tadi. Ada mobile data tadi tu saya beli. So adakah saya let's say kalau saya menggunakan laptop, saya berdiri ke? So apa lagi resources dia? Meja. Meja lagi. Kerusi. Bayangkan sebuah office, kerusi. Itulah dia. Resourcesnya kalau saya nak buat promoting tadi tu. So I need those kind of product so that even though we don't have a huge office, it doesn't matter. You ada a small, macam ni pun ada meja, dah cukup dah untuk you buat promotion, untuk you buat marketing. Okay, apa lagi tadi? Lepas marketing apa? Lepas promotion tadi apa? Saya buat delivery. So kalau saya buat my own delivery, okay, saya memerlukan apa untuk pastikan nasi ayam saya ni sampai kepada customer? Ada motor, Kenderaan. kereta, Yes. rider. Transportation lah. Okay. Ini adalah sumber-sumber yang saya perlukan untuk menjalankan saya punya key activities. Tanpa sumber ni tak berjalan lah saya punya key activities. Alright. Right now, you need to remember all our resources down there supaya we can related to our next key, iaitu key partners. Ingat key resources sebab kita nak tengok kepada key partners pula sekarang. Alright, when we are doing a business, we cannot do a business solely. Buat seorang-seorang tak jadi. We need someone to help. We need someone to support our business. Okay, so kita namakan dia sebagai key partners. Okay, remember back our key resources. Number 1 tadi, saya ada shop lot. Let's say lah kalau saya kata shop lot tu bukan saya punya, saya sewa. Siapa saya punya partners? Saya sewa. Siapa partner saya? Pemilik. Shop Owner kedai. Yes, good. Owner kedai, penyewa, pemilik. Itu adalah partner nombor 1 saya.
Pemilik kedai itulah owner of shop lot. Let's say kalau you buat business online dekat rumah. Okay, so you kena tahu rumah you itu miliknya siapa. Let's say kalau rumah tu rumah suami, secara tak sedar sebenarnya suami you adalah partner business you because you use the facilities to run your business. Jadi suami tu adalah kita punya partners. Kalau rumah sendiri tak apalah, tak adalah partners dari segi kedai kita tu ataupun rumah kita tu tak ada partners daripada segi itulah. Alright. Resources yang kedua. Alright, yang kedua tadi dia buat kita boleh combine. The first one pembelian raw materials dan juga pembelian barang-barang untuk mencuci tadi tu. Okay, so saya pergi membeli. So siapa saya punya partners? Membeli di mana? Supermarket. Supermarket. Okay. Lagi? Supplier. Supplier. So kat situlah berlakunya partner yang kedua, iaitu saya ambil contoh yang paling ringkas lah, Tesco ataupun Lotus lah sekarang ni kan dikenali sebagai Lotus, yang mana cerita sikit lah, Tesco diambil oleh satu syarikat daripada Thailand iaitu Lotus, yang mana HQ dia ataupun dia punya main adalah di lupa dah. Siapa British ke saat mana dah? Baru semalam saya dengar. Lupa dah. Tapi bukan mainly, bukan dia punya HQ tu di Thailand. Cuma owner daripada Thailand yang ambil Tesco ni. Yang dinamakan sebagai Lotus lah. Okay. Alright, tadi apa? Resources kita. Siapa ingat? Sekejap. Okay, owner of the business. Okay, kita ada peralatan tadi tu. Lepas tu kita buat promoting. Right, promoting ke? Kejap, saya nak pergi balik. Pembekal ayam. Kejap, sabar. Sat. Alamak, dia dah terni pula. Okay. Sekejap. Okay, tadi kita dah buat pembelian. Okay, sekarang ni kita punya key resources tadi kita tu, kita ada mini office. So kalau lah saya nak set up saya punya mini office, saya perlu melakukan pembelian di mana. So siapa yang akan menjadi saya punya partners? Kedai perabot. Kedai perabot. Kalau kita beli perabot dah. So kedai perabot mungkin saya beli kat IKEA lah, kerusi, meja semua tu. So mereka lah yang jadi kita punya key partners. Okay, let's say tadi saya kata internet connection tadi tu. So saya let's say contoh menggunakan servis apa untuk internet connection? Wi-Fi. Unify. Yes, itu menjadi kita punya rakan kongsi. Apa lagi? Delivery tadi tu. Let's say kalau saya tak buat sendiri, saya menggunakan outsource, saya outsource saya punya delivery. Siapa partner saya? Food Panda. Delivery, Food Panda. Yes, ada lagi ke? Okay, tak ada dah. Food delivery lah. Food Panda tu. Dia jadi kita punya partners. Sama juga tadi untuk kalau internet connection we use for example we use Unify. Kalau dari segi electricity, so kita guna tenaga National Berhad. Kalau bisnes kita juga memerlukan, kalau tadi nasi ayam saya, kedai saya mestilah ada bekalan elektrik, ada bekalan air. So lembaga air Perak pun boleh jadi kita punya partners. Okay, so those things yang we have been discussed before about the partners is also something that important to make sure that our business can run smoothly, as well as others keys tadi tu lah, bermula it started with the key activities and followed by the key resources, and now we discuss about the key partners. Okay,
last but not least, elemen yang terakhir iaitu cost structure. Cost structure ni lah kita akan tengok segala perbelanjaan yang kita keluarkan. All the cost that we use to make sure that 3 keys tadi boleh berjalan. Okay, so we divide into 2 different costs which are fixed cost and variable cost. Okay, apa beza fixed cost dengan variable cost ni? Siapa tahu? Apa fixed cost? Fixed cost. Fix, dia tak berubah. Dia tak berubah. How about variable cost? Dia berubah-ubah ikut macam Harga tu beberapa naik. faktor lah. Macam kenaikan harga ke apa, macam raw materials tu, dia variable cost. Okey, baik Puan. Puan satu tadi saya dengar. Ada siapa lagi seorang lagi tadi nak jawab? Ada seorang lagi tadi. Variable cost. Tak ada okay, tak apalah. Right, so betul apa yang Puan Zatu cakap tadi. Fixed cost ni benda yang tetap. Bayaran yang tetap. Kita bayar setiap bulan. Okay, berbeza dengan variable yang mana masa pembelian itu ataupun pengeluaran wang itu tak tetap. Amount dia juga adalah tidak tetap. Okay, so example untuk fixed cost ini bayaran rental setiap bulan adalah sama. Contoh saya bayar, saya punya kedai tadi tu setiap bulan rentalnya adalah 1,500. So every month amount of 150 I pay to the penyewa tadi itulah. Kecuali tapi mungkin juga akan berlaku perubahan. Setahun sekali dia naik. Tahun ni 1,500, tahun depan dia kata nak naikkan RM50, 1,550. Tetapi dia masih lagi dikira sebagai fixed cost because dia naik pada satu kali ni, tapi the whole year 12 minggu tu 12 bulan itu kita masih lagi bayar 1,550. Macam tu juga insurans. Insurans pun every year ada kenaikan juga. Tapi dia fix. Okay. Hire purchase, you beli kenderaan tapi you tak menggunakan loan bank. You direct dengan seller. So nama dia adalah hire purchase. Interest payment, setiap bulan maybe you beli furniture tadi tu, you hutang. Okay. Hutang, then every month interestnya adalah 0.2%. So interestnya sentiasa tak berubah-ubah. Okay. Utilities. Kenapa utilities berada di fixed cost? Kalau kita fikirkan utilities ni bulan ni panas, pakai aircon 24 jam. So meningkatlah bil elektrik. Bulan lepas banyak hujan. So tak pakai sangat aircon. Murah. Tapi kenapa utilities ni berada di fixed cost? Dia tetap kena bayar. Yes, Puan Zatu, sebab every month wajib kena bayar. You lambat bayar, 3 bulan lambat bayar, potong terus. Nak tak nak kena bayar, tak ada option. Sebab tu dia berada di fixed cost. Salary pun sama, fixed cost juga. Berbeza dengan variable, macam saya mention tadi, amount yang kita keluarkan adalah tak tetap. Masa kita keluarkan duit tu pun tak tetap. Raw materials contohnya. Minggu lepas dah pergi Tesco, dah beli raw materials berharga semua langsam 500 contoh. 500. Okay, minggu ni pergi lagi Tesco tapi mungkin pembelian kita tak sampai 500 sebab beras ada lagi, garam, gula ada lagi, yang nak top upnya ayam, salad, barang-barang segar. So kita punya amount yang kita keluarkan minggu ni kurang daripada minggu lepas. Mungkin juga kita tak tunggu seminggu. Kita 2-3 hari lepas tu kita pergi lagi Tesco sebab dah banyak berkurang out of stock. Ramai sangat orang order. So gap masa tu tak tentu. Ada tu 2-3 hari dah pergi, ada tu 5 hari, ada tu esok kan tu pun dah pergi Tesco. Okay. Contoh lain adalah commission.
So commission ini dia depends kepada how much sales that you gain within 1 month, kan, commission. So let's say kalau dia punya percentage mungkin sama. Commission yang you dapat adalah 10% daripada jumlah sales. If within that month you collect sales dalam 5,000, so you will get 10%, 500 commission pada bulan itu. Tapi bulan depan you work hard, sales you 10,000. So 10% daripada itu dapatlah 1,000. So commission itu dia berubah-ubah. Okay, mengikut berapa banyak sales yang you dapat. Shipping cost pun tak sama. Kalau berat banyak ni 1 kilo, rasanya bayar dalam RM7 lebih. Ya ke rasanya lah JNT. Lepas tu kalau 2 kilo pun bayar harga berbeza. Sekarang courier service ni dia pandai, bukan saja dari segi berat tapi dari segi dimension of your parcel tu pun dia ambil kira. Let's say kalau you punya berat tak sampai pun 1 kilo, so you biasanya bayar RM7 lebih. Tapi kali tu kena bayar RM17. Why? Because the dimension of your product. Tinggi ni, lebar ni. So dia kira space yang kita sewa dalam lori tu, penghantaran tu, sebab tu harga dia mahal. Okay, dia dah guna benda tu sekarang. So depends kepada berat and also depends with the dimension of your parcel. Begitu juga dengan Shopee. Siapa kaki Shopee tahulah kot. Sekarang ni tak boleh pilih dah courier mana yang kita nak pakai. Dia Shopee yang akan tentukan JNT ke, Pos Laju ke, Shopee Express ke, dia tak boleh nak pilih. Sebab tu lah ada courier service yang sekarang ni merana sikit lah. Sebab mungkin dulu banyak permintaan sebab dekat dengan rumah dan sebagainya. Tapi sekarang sebab Shopee dah tolong pilihkan, mungkin ada pilih kasih. So berkuranglah permintaan untuk mungkin JNT lah kot ataupun Pos Laju. So dia pilih dia punya servis Shopee Express. So cost dia pun memang akan berbeza. Different courier service pun memang dia ada different harga. Ada yang murah, ada yang memang pricey. Ada yang boleh include insurance sekali. Anything happen to your parcel, hilang ke, koyak ke, so you boleh claim insurance. So lebih guarantee lah kat situ. And now sekarang pun there is a lot of courier service. Bukan saja glamour tu yang tak pernah dengar pun, sekarang ni mula menapak lah. Dekat Sri Iskandar ni pun dah banyak dah. Parcel Hub yang dekat depan tu kan, ada Ninja Van. JNT saja pun dah ada 2. Satu tu di bawah koperasi, if I'm not mistaken. Satu lagi tu bawah yang biasalah. Banyak sangat. Ada Lala Move dan sebagainya. Okay. So dengan itu berakhirlah perbincangan mengenai business model Canvas. Okay, I'm hoping that all of you boleh terangkan, boleh get to know lah about the 9 element of BMC. So right now you dah faham, and lepas ni you need to relate with the entrepreneur business. Kalau semester lepas diorang kena buat report pada business model Canvas ini menggunakan business sendiri. Tetapi SEM ini lain sikit. So you kena buat research tentang entrepreneur punya business. So you kena relate dengan BMC. Alright, so the tips for you to ask the question itu adalah, the first one, you relate dulu dengan BMC ni. So you tengok elemen dalam BMC, so you boleh create your own question. Dan juga kalau boleh kita tengok kita punya guideline kejap ya. Saya buka guideline.
Okay, guideline. Untuk kita prepare question lah. You boleh base kepada business model canvas dan juga apa yang report kita perlukan. Okay, dia perlukan company punya background, produk, marketing teknik, business performance. Ni pun you boleh tanya kepada kita punya entrepreneur. What kind of business that they operate. Then what are the major problem that they are facing. Bila dia bagi tahu tentang major problem tu, so later on within your report you need to suggest the alternative way to make sure that the major problem can be solved lah. Okay. Dengan saya ada contoh. Okay, saya dah bagi belum Saya ada contoh assignment berkenaan dengan case study, tetapi assignment tersebut dia tak ada business model canvas ni. Dia hanya ada penulisan dari segi information about the business, about the entrepreneur, what are the major problem that they are facing, macam mana mereka selesaikan masalah entrepreneur itu, apa solution yang mereka berikan, at the end conclusion lah. Kalau yang tu saya ada. Tapi yang business model canvas yang SEM lepas dia orang buat yang berbeza. Tak apa, nanti saya sharekan jugalah insyaAllah dalam kita punya iDiscuss, and nanti you punya class rep boleh kongsikan lah. Okay, setakat ni ada apa-apa nak di-share, ada apa-apa permasalahan ataupun soalan lah? Ada? Assalamualaikum Madam. Assalam. Saya nak tanya, kalau contoh satu perniagaan yang kita pilih tu dia bukan produk makanan lah. Kalau kata contoh tadi dia barang. So dia bukan original founder. Dia sebagai maybe dia sebagai agent. So macam tadi kita tengok contoh nasi ayam, dari segi preparation tu dia masuk key activity tu penyediaan bahan kan. So kalau business tu barang, so penyediaan tu nak kata macam mana? Ambil maksudnya beli ambil barang daripada stokis ke? Ambil stok ke? Macam tu ke? Alright. Okay, tadi contohnya adalah tentang penyediaan nasi ayam saya tadi tu kan. Okay, let's say kalau you have selected entrepreneur yang involved dalam business yang buat dropship, dia as an agent tadi kan. So key activities dia might be different dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Tapi masih lagi the first thing dia mesti kena open dia punya business. Macam saya mention tadi lah, kalau dia online business mungkin you kena tanya. So daripada awal permulaan hari apa yang dia buat dalam business dia. So mungkin dia kata dia promote dalam social media. So itu adalah promoting lah. Dia akan buat promoting, mungkin dia check stock, mungkin dia pegang stock, so dia check berapa banyak in out stock, berapa banyak customer yang dah order, mungkin di follow up dengan customer, tu pun aktiviti juga, follow up dengan customer, ataupun dia make order to HQ. Ada yang tak pegang order tapi dia tugas dia as a dropshipper ni, dia bila orang order dia terus bagi tahu kat HQ. Making order, ataupun dia entertain dia punya customer yang bertanya soalan dekat Facebook ke, DM dekat IG ke, PM dekat dia punya WhatsApp ke, entertain the customer. Tu pun dia punya aktiviti lah tu seharian, apa yang dia buat dalam business dia. Boleh Puan Numah? Okay Madam. Alright, so in a short words, okay, every business have their own activities. Kerja-kerja apa, biasanya dia ada satu perbuatan lah. Sebab tu tadi kalau you perasan, semua yang saya listkan itu ada ing kat belakangnya. Sebab aktiviti ni adalah melibatkan kata kerja. So dia kena ada ing kat belakang. Promoting, checking stock, entertaining customer, ordering, the pre-order for example, ada sebagainya. You boleh tanya kepada kita punya, you punya entrepreneur. Okay, lain? Madam. Yes. So maknanya macam tadi Madam buat contoh key activities dia ada 7 untuk buat pembukaan nasi ayam kan.
So jadinya dia depends pada company tu lah. So company macam orang yang entrepreneur tu depends pada aktiviti dia berapa. Tak semestinya 7 kan. Yes, betul je Fazli. Betul. It depends kepada what kind of business that you involve. Dia depends kepada feel ataupun kalau online pun lain, offline pun lain. Dropship lain, agent pun mungkin lain. Kalau leader of business pun mungkin lain. Kalau leader mungkin dia tambah, dia ada buat coaching. Ataupun dia buat training. Kan biasa kan kalau leader ni setiap minggu kadang-kadang dia ada panggil dia punya downline, buat motivation session lah. Tu pun boleh masuk dalam key activities. Boleh? Anything else? Madam, Yes. tadi yang masa fix cost tu, dah tengok utility. Macam mana utility boleh jadi fix macam tu, dia bukan ke macam kejap kadang-kadang bill utility tu bill kan? Maksudnya bill. Semua kadang bill naik, bill turun tu ke sebab maksudnya tiap-tiap bulan naik ke turun kena bayar sebab tu jadi fix. Betul. Sebab every month is a compulsory, wajib bayar. Sebab tu dia special sikit utilities tu. Dia kena juga bayar every month walaupun dia punya bill turun naik. Betul tak? Okay. Okay. Lagi? Ada lagi? Madam nak tanya, Ya. untuk entrepreneur tu mesti kena ada 9 item ni ke? Sembilan elemen of PMC, yes. Kena ada 9. Kena complete 9. Okay madam, terima kasih. Alright. Lain? Anything else? Soalan nak share ke? Share pun boleh juga. Madam? Ya, saya. Okay, pasal customer segment tu, Hmm? ada behavioral dengan psikografi. Yes. Okay, dua tu memang berbeza tapi boleh tak Madam bagi satu contoh tu differentiate dua tu? Okay, kejap. Alright, ni okay. For basis segmentation ini, beza antara behavioral dengan psikografi. Behavioral ni boleh kita katakan macam kita punya karakter, kita punya macam purchasing power, kita punya cara kita buat decision untuk membeli, kita punya adakah kita ni seorang customer yang loyal, adakah kita ni seorang customer yang akan membeli hanya apabila kita tahu tentang benefit itu, benefit produk itu. Kalau yang psikografi, dia lebih kepada perangai kot, attitude, lifestyle, yang macam contohnya lah personality orang tu. Orang tu adalah seorang yang mementingkan kesihatan. Dia punya lifestyle pun sama. So dia akan lebih kepada makanan yang berkhasiat. Ataupun attitude dia, dia tak suka benda yang leceh. Dia suka benda yang cepat siap. Kalau kita nak sediakan dia pun cepat. Ataupun dia seorang yang ada kelas. So dia tak ada lah kalau dia beli sesuatu produk tu mesti ialah yang berkualiti. Seorang yang mempunyai dia ada dia punya standard dia. Dia tak adalah beli tudung RM10 mungkin, tudung sepakan je RM10. Tak adalah begitu sebab dia ada kelas. Boleh tak? Yang benefit SOP tu apa maksudnya? Benefit stock tu lebih kepada seorang yang apabila dia nak membeli, when she or he want to buy something, so dia akan pastikan benda itu memberi manfaat kepada dia. Oh, lebih kurang macam kelas ke? Apa dia? Plus? Kelas dalam psikografi. Kelas dalam psikografi. Oh bukan, kelas itu dia lebih kepada orang yang ada standard. Dia tak nak beli benda tu pricey tapi it doesn't matter sebab dia adalah seorang yang macam kita katalah, kelasnya orang ni
Handbag pun handbag yang berkualiti, handbag mahal je pakai. Dia ada standard. Okay, faham. Okay, boleh Syahira. Lagi? Madam, slide ni Madam share tak? Share, mesti Okay, share. Dalam kita punya insyaAllah esok ataupun petang ni, bila saya punya recording dah siap lah, nanti saya akan masukkan dalam minggu ke berapa ni? Minggu yang ke berapa lupa dah. Mana you feature? Minggu yang ketujuh saya share kat dalam minggu semasa tu lah. Saya sharekan seminar kedua dan juga minggu yang minggu yang ke-6 15 November until 21 November. So saya sharekan dalam tu slide berkenaan dengan BMC dan juga kita punya seminar punya recording, then contoh template BMC dan saya sharekan juga contoh case study from our previous student. Anything lah that you yang you minta, yang you request, kalau saya ada saya bagi. Okay? 5 minit lagi ni. Tak ada? Tak ada? Alright, so I'm hoping that all of you understand well about our topic hari ini, iaitu BMC. If anything that you want to ask, don't be hesitate to contact my number lah. Tak tanya dalam group, nak tanya personal pun boleh, tak kisah pun. Okay, lambat, kalau personal tu lambat dengan cepat saya jawab. Sebab kalau personal tu bukan kelas U je, kelas diploma pun ada, kelas pra-diploma pun ada. So dia banyak. So dia take turn untuk jawab. Okay, kalau yang dalam group tu kita terus terjah dia. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya tutup dulu kelas kita. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Yang mana dah hadir ni, make sure you take attendance dalam you feature. Yang tak hadir with no reason, saya assume as tak hadir teruslah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Berjumpa lagi pada seminar akan datang, iaitu pada bulan 12, 18 saya bulan 12. Minggu depan adalah minggu cuti semester. Okay, tak ada post lah dalam kita punya iDiscuss. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wanas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Lagi puan. Thank you, madam. Welcome.